Welcome to the webinar. You have entered as an attendee in listen-only mode. Dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul, seorang full-time investor dan dalam retail trading. Saya dah buat lebih dari 20 tahun. Jadi terlebih dahulu kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran semasa. Jadi kalau kita lihat semasa kita ada pasaran saham yang lebih pulih selepas chairman untuk Federal Reserve semalam, Jerome Powell, membuat keterangan di depan Suruhanjaya Kongres US semalam, di mana dalam ucapan beliau, dalam keterangan beliau menyatakan bahawa kesan daripada kemerosotan, slowdown dalam ekonomi dunia, dan juga jangkaan bahawa ekonomi US akan menurun, boleh mempengaruhi impak secara jangka panjangnya kepada ekonomi US, dan itu menandakan bahawa FOMC bersedia, market interpret apa yang dia sebut tu sebagai persiapan untuk FOMC memotong kadar faedah pada mesyuarat hujung bulan ini. Apa impak dia? Pada awalnya kita akan nampak pada waktu ni kelemahan USD, tetapi yang kita nak tengok adalah incoming data. Sebab itu yang dikatakan oleh Powell semalam, a cut is still a cut. Kita akan ada short term impact dia, kelemahan USD untuk semasa. Tetapi kalau kita lihat apa kenyataan Powell semalam, it's not really that bad. Maksudnya dia masih menunggu lagi kepada data-data yang akan datang sebelum FOMC bermesyuarat pada 30 dan 31 Julai ini, untuk tarikh kita lah, 30 dan 31 Julai, 2 hari dia punya mesyuarat. Jadi itu adalah ni. Jadi kita nak tengok incoming data. Pada waktu ni kita nampak kelemahan USD as an immediate impact daripada apa yang Powell sebut, and we are waiting for incoming data untuk ke depannya. Antara sedang jawab soalan Lim, no, he won't say for that cut. No, he won't say that. He won't say like that, because the decision to cut is actually adalah undian. Mana boleh seorang kata 4 kali cut, Lim. Kena faham, dot plot tu maksudnya adalah undian. So apa yang Powell sebut, yang dia boleh cuma boleh komen dari data, dia tak boleh kata akan cut 4-5 kali. Sebabnya itu decision FOMC, bukan decision dia. Bukannya seorang macam seorang kata cut, tak boleh. Masuk jail Powell kan. Okey, jadi untuk dan kita nampak kesan dia kepada pasaran malam tadi, terutamanya dekat US punya dekat pasaran saham, kita nampak pengukuhan pasaran saham pada asalnya, dan juga kepada fixed income, kepada treasuries. Pada awalnya ni daily close. Kalau kita tengok pada awalnya, kita nampak kejatuhan ini, yang merah ni. Ini waktu Powell punya speech tu keluar. Lepas tu kita ada bond auction kan, Lim, bond auction pada 2.064 semalam. Bagaimana kita nak gunakan ni? Ni yang auction semalam, 2.06. Dekat situ juga kita nampak angka yang sebelah ni, 2.4 dan previous 3.4. Kalau nak faham apa yang 2.4, actually angka dia 2.41, bid to cover, berapa ramai orang yang ikut dia punya auction lah, how many participants yang ikut dia punya ni. Maksudnya nombor ni berkurangan. This was not a good auction. Okay, macam mana kita nak guna nombor-nombor ni? Anda letakkan dia punya ni, kalau berada di bawah, that means the current yield is low. Selagi di bawah ni, USD is still weak. Selagi di bawah ni, macam ni lah. Kita ada satu harga yang kita tahu itu harga sepatutnya. Jadi kat bawah tu itu masih lemah. Faham?
So it's not giving you the standard the standard of return, the normal return, the market return. This is the market return lah. That is a benchmark lah, gunakan dia sebagai benchmark. Okay, tu maksud dia lah. Okay, atas ni then normally you will have strong USD, strong yield. You have high, you are getting higher than the previous auction. Okay, actually semalam punya 10 years auction tak berapa elok. Biarpun anda nampak dia punya result tu adalah ni. Kalau anda nampak result dia 2.06 ni adalah lebih rendah daripada previous. Itu nombor satu. Nombor dua, pada waktu auction tu when issued pada waktu auction 2.57. Ni waktu dia 2.057. Shoot up sebab result dia auction ni, maksudnya masing-masing akan hantar berapa dia nak macam kita dua orang kan Dim. Kita masuk satu auction market, satu proses bidaan kita akan hantar berapa kita nak buy, berapa yield yang kita nak letak. Jadi masing-masing letaklah. Jadi the highest bidder will win it, will win. So bid was up until 2.064. Tu adalah high bid, high. Dia ada high and low lah. High bid dia 2.064. Jadi itu akan menjadi satu ceiling lah, satu ke atas. Jadi kalau berada di bawah ni itu normal return ataupun low return. Atas ni we are getting high return lah. Tu maksud dia lah. Cerita dia adalah kepada the second figure tu, iaitu 2.41. Ini 2.41. Kalau kita lihat dekat free punya ni dia tak ada. Sebenarnya there is something that you call dia punya average. Average punya ni adalah 2.25. Jadi kita ada yang lebih tinggi ni, maksudnya ada yang tarik balik bidaan dia. Dia tengok tak berapa cantik. Meaning bond ni orang bagi hutang. Maksudnya ada mereka yang tarik balik, tak jadi nak bagi hutang, tak jadi nak beli hutang. Faham tak? So the bond, the auction yesterday was not really good. Then after that you see USD mula jatuh balik. Dan lepas tu kita ada FOMC minute semalam, di mana minute menunjukkan lebih ramai ahli-ahli FOMC, ada 12 orang tu, yang melihat keperluan untuk menurunkan kadar faedah pada mesyuarat akan datang. Dan itu sekali lagi kita nampak kelemahan kepada USD untuk semasa. Adakah ini akan berterusan? The decision will be decided by the next data. The next data adalah pada malam ini untuk US. Dan juga akan mempengaruhi kepada interest, iaitu kepada data inflasi. CPI month on month untuk US. Ingat, data ini adalah data untuk bulan lepas Jun. Dijangka akan mencatat bacaan yang lebih rendah, manakala core dijangka akan mencatat bacaan lebih tinggi. Okey, mana satu nak tengok? Kalau nak tengok, kita tengok kepada core, kepada core. Ni yang kita nak tengok. Beza dia, CPI ni harga barang dan perkhidmatan. Core CPI termasuk benda-benda dalam CPI ni, tetapi dia tidak termasuk dua benda, iaitu energy and food. Ada dalam ni rasanya. Mana dia punya? Food and energy. Sebabnya dua elemen ni mempunyai volatility harga yang naik turun yang banyak. Market is looking at CPI. CPI also form kenaikan inflation boleh menyebabkan consumer menurunkan perbelanjaan. Untuk Fed, dia tengok PCE. Jadi both are related. What are the differences between CPI and PCE?
CPI melihat harga barang, PCE melihat kepada elasticity, tahap mana orang sanggup berbelanja, personal consumption expenditure. Kalau harga barang naik, orang masih belanja tak? Lebih kurang macam tu lah. Itu beza dia, PCE dengan CPI ni. Jadi yang kita nak tengok adalah data ni. Sekiranya data ni masih melemah, dan kita akan ada Fed yang dijangka akan terus akan meneruskan hasrat dia untuk memotong kadar faedah. Sekiranya data ni naik malam ni, itu jadi negatif kepada market. Terbalik itu terbalik. Yes, it's just a planning. The thing is the immediate impact. Dia macam ni, Pak Sami. Sentiment ni macam ni. Sentiment is what move the market. You understand this. The one that move the market is sentiment. And it can shape what is the reaction kepada actual action. Buy the rumors, sell the news. Contohnya macam ni. Katalah Fed memang betul-betul potong kadar faedah pada 31 Julai nanti. Dan dia potong kadar faedah sama seperti jangkaan market. And data-data, incoming data pun support the rate cut tu tapi data tak apa-apa teruk. Katalah CPI malam ni keluar sama seperti jangkaan, retail sales sama seperti jangkaan, GDP pun sama seperti jangkaan. Okay. Sekiranya itu berlaku, kita akan ada Fed yang dijangka akan cut rate pada 31 Julai. But what market is looking at is next. Adakah dia akan cut rate lagi tak? Kalau data-data menunjukkan everything is as what planned by Federal Reserve, by FOMC, all the data are within expectation, we will have a cut pada Julai, tapi adakah September dia akan cut ke tak? Jadi kalau itu berlaku, kemungkinan dia macam ni. Kita akan ada USD yang lemah masa cut, lepas tu dia naik balik. That's what you call buy the rumors, sell the news. So the same, tak kisahlah kita ni. This is the same. Okay. Jadi sekiranya data is pointing to lower performance. Contohnya CPI malam ni jatuh negatif 0.1, GDP bawah 2.0, apa lain, retail sales miss expectation, dan kita akan ada cut malam ni pada ke depan, mungkin pada hujung bulan, pada bulan 9 mungkin Fed akan cut lagi. Jadi itu yang kita nak tengok. Dan FOMC nanti cut rate, USD jatuh dan terus jatuh. Sebabnya there will be another cut. Itu maksudnya. Jadi untuk hari ini, perhatian adalah kepada CPI data untuk US malam nanti. Sekiranya keluar as expected, you will see USD recover a bit, but nothing, just itu sahaja. Ingat juga malam ni Fed Powell akan bercakap lagi pada malam ni, dan sekali lagi kita akan ada Q&A. Apa yang dia akan sebut pada malam ni adalah sama seperti apa yang disebut malam tadi. Malam tadi inilah yang text speech dia. Text speech dia malam tadi. Ni malam tadi. Ni malam tadi. Text speech dia saya dah post kat grup. Dia akan baca benda yang sama. Dia akan baca benda sama. It's just satu baca benda lain lah. Dia akan baca benda ni. Anda boleh tengok, sama. This one. The same thing. The text speech, kalau anda tengok, semalam kan, ramai yang tak faham benda ni. Semalam Powell bercakap pada pukul berapa? Pada pukul 10 kan. Tapi dia punya text speech tu keluar 8.30. Bukannya waktu ni yang dia punya ni, text speech dia keluar pada waktu ni. Dia baca macam ikut. Memanglah dia tak boleh lari, Ronald. Jadi memang tiap kali kan anda nampak dia testify in front of Congress, Suruhanjaya Congress tu, the same thing, 1.5 hour sebelum dia punya ni akan keluar,
dan market akan react kepada yang ini dahulu. And then dia bercakap tu tak ada apa-apa until kalaulah ada Q&A, question and answer session, yang dia bagi new light, bagi something new. Ini pernah berlaku pada waktu Bernanke dulu, pada waktu Yellen dahulu, mengenai kadar faedah. Dia cakap macam robot sebab dia baca je ni. Nothing, you see after that one nothing much kan, USD Q&A dia, lepas tu continue lower. Tapi waktu dia tak ada apa-apa. Tak boleh, dia tak boleh. This prepared text speech adalah apa yang di-approve oleh Fed, oleh Suruhanjaya dia tak boleh lari daripada ni text speech ni. Macam wakil lah, macam seorang menteri itu wakil kepada menteri lain contohnya. He will read this, read all this, lepas tu word by word dia tak boleh lari. Malam ni anda akan tengok dia baca benda sama. So malam ni kita cuma tunggu kepada Q&A. So no need untuk ni lah, dalam lebih kurang 10.30 tu lah, barulah anda 10 suku macam tu lah. Pukul 10 dia start, dalam 10 suku 10.20 macam tu baru Q&A. Okey, jadi untuk USD semasa adalah weak, adalah lemah. Ini saya letakkan dulu. Tetapi secara jangka panjangnya there is nothing yang boleh saya punya bias kepada US adalah masih lagi neutral. Ini jangka panjang, tapi untuk trading semasa ni adalah bearish, kepada USD. FOMC dijangka memotong kadar faedah sebanyak 25 base point pada mesyuarat bulan ini. So itu adalah something yang melemahkan USD untuk semasa this week. Kalau malam ni dia kata bagus, macam mana Lin? How do you know it's weak USD? Kalau malam dia kata there's no way for us to say that one. What we can do is we look at the trend, we look at the price action, we look at the sentiment. So it's hard untuk kata sampai Jumaat pukul 12.30 malam ni dia akan kuat. It's hard. Kalau dia tak jadi cut interest rate, kalau bos anda tak jadi potong gaji anda, macam mana Ronald? Anda seronok tak seronok? You will be very happy because you expect the same. What will happen to USD? The same thing. Itu je. Kalau sebab market dah expect dia cut, kalau dia tak cut bulan 7 ni, hujung bulan ni, anda akan nampak will be very strong. That is reactionary. That is reactionary. Depend. Okay. Dan itu boleh menyebabkan pasaran saham jatuh. Saham seperti saya terangkan sebelum ni, pasaran saham menjangka bahawa Federal Reserve akan memotong kadar faedah. Ia sebagai satu catalyst lah. Sebabnya kita ada keadaan perdagangan, keadaan ekonomi yang tak berapa cantik. We are expecting quarter 2 punya perolehan adalah lebih rendah. And market need some action daripada regulators, daripada authority untuk merendahkan cost dia, dan antaranya adalah menerusi rate cut. Waalaikumsalam. Ni yang kita nampak untuk semasa. Okey, itu untuk USD. Jadi dalam kalender pada malam ni, perhatian adalah kepada data CPI ni. Sekiranya data PCI ni lebih rendah, then you will have weaker USD. Sekiranya data ni sama je, there is no new reason untuk short ataupun long USD. So USD will be range bound balik. Sekiranya mana-mana lemah, sama ada CPI ataupun core CPI ni lebih lemah, then you will have continuation of USD weakness. USD weakness. Jadi berdasarkan apa yang kita ada untuk CPI ni, untuk inflation data ni, anda tengok apa yang kita ada. Ingat, data yang malam ni adalah untuk bulan 5. Okay?
Daripada sudut CPI-nya, termasuk energi, kita ada harga gasolin yang makin menurun dekat US. Harga minyak lah. Okay. And then we have gaji yang kekal lebih kurang 0.2, sama je, stabilize. Apa lain daripada tu, kita ada dekat ISM manufacturing menunjukkan price index yang jatuh banyak, manakala non-manufacturing menunjukkan price index yang lebih tinggi, agak bercampur-campur. So to conclude, it's basically price CPI ni more or less will be around expectation ni, sekitar 0.0 dan 0.2 untuk core. Jadi kalau keluar macam tu, kita akan ada USD yang recover sikit lah, naik sikit, lepas tu dia sideway untuk USD, untuk data ni malam ni. Tapi jangan lupa, you still have unemployment claim data that has recently been something yang menarik perhatian market. Jadi kita pantau juga. Kalau data ni miss banyak, then you will have some, bukan miss, maksudnya naik banyak. Kalau dia naik banyak, itu menunjukkan lagi ramai pengangguran, dan itu boleh melemahkan USD. Ingat, unemployment claim ni dia inverse. Ini adalah inverse. Jadi stronger number will translate into weaker USD. Weaker number will translate into stronger USD unemployment claim. Okay, dan Fed power lah. Jadi itu yang pada malam ni. Satu lagi adalah 30-year bond auction. Ini adalah long term, not really as exciting as 10-year punya benchmark, 10-year punya auction. Jadi auction 10-year tu yang banyak move, yang 30-year ni not really. Okay, lain untuk USD nothing much. Yang CPI lah, dengan Powell, in case Powell disebut apa-apa, malam. Okay, itu untuk USD. Euro, seperti saya sebut sebelum ni, secara besarnya I'm bearish untuk Euro. Biarpun kita ada USD lemah sekarang ni, memang Euro USD tu melonjak. Itu sebab oleh kelemahan USD. Okay. Tapi bukannya oleh kekuatan Euro, dia disebabkan oleh kelemahan USD. Saya trade, ada nampak Euro USD. Okay. 8.2 punya FIBO ni. Interesting. I don't see kekuatan Euro ni terus melonjak. Hari ni kita akan ada Euro Group meeting. Ni yang saya letakkan awal. We have Euro Group meeting. Ni saya dah ni. Pada petang nanti we will have Euro Group meeting, dan ada banyak faktor yang tak berapa cantik lah kepada Euro ni. Nombor satu, we still have Italy punya isu, di mana belanjawan Italy mempunyai defisit yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh European Union. Dan dia telah turunkan dia punya defisit punya ni, tapi masih lagi tinggi ya. Nombor dua adalah kepada jawatan-jawatan kanan dalam European Union, European Council dan ECB. Lagarde tu belum lagi confirm. Jadi ini akan diputuskan hari ini. Kalau tak berjaya diputuskan hari ini, kita akan ada mesyuarat ni yang berterusan besok sehinggalah hujung minggu ni ya. Sekiranya itu berlaku, itu boleh menyebabkan tekanan pada sudut politik kepada euro. Jadi kita tengok pada euro, dan isu Brexit masih lagi menjadi tumpuan. Kita ada isu mengenai Switzerland, Iran, banyak cerita untuk Italia, untuk Europe. Jadi yang utamanya adalah kepada top post ni. Sekiranya mereka tak bersetuju untuk lantik jawatan-jawatan kanan ni, itu boleh menekan kepada Euro daripada sudut politik. Nombor dua adalah kepada cerita Itali, dan ketiga adalah kepada cerita Brexit. Itu adalah dia punya scale, dia punya level lah. Jadi kita tengok apa yang ni. Jadi I'm still a little bit more bearish kepada euro. Cerita US tadi tak berapa cantik, euro tu tak berapa cantik. At the moment untuk trade, saya letakkan euro because tak ada apa-apa catalyst lagi.
is still neutral kepada saya. Saya tengah tunggu apa catalyst dia lah. Is still neutral to me. No is starting to go lower pada waktu ni. Kita tengok euro is starting to go lower lah. Ni adalah kepada euro. Jadi kita tengok Eurogroup meeting punya press conference nanti lah. JPY, okey. Kita ada yield dalam pasaran yang rendah. Pulangan lah. Jadi apa yang pelabur buat adalah saham pelabur akan keluar market. Sebab anda kena faham, anda nampak saham tu naik. Orang bukan hanya melabur kepada saham. Orang turut melabur kepada bond, kepada komoditi, derivatif dan lain-lain. Jadi sekiranya pulangan dalam pasaran menurun, seperti apa yang kita nampak benchmark dia tadi, US 10 years tadi menurun, itu boleh menyebabkan some market players keluar daripada pasaran dan pembiayaan dan menukar balik wang dia, modal dia kepada mata wang pembiayaan dia. Dan mata wang pembiayaan utama dunia adalah JPY. Jadi itu yang sebabnya anda nampak JPY ni mengukuh across the board kecuali against New Zealand dollar. Why not chart ini you postkan CTFX dulu macam semalam biar semua dalam group boleh. Yang mana chart mana pada Sami? Chart mana? Kalau tanya saya post lah. Kalau tak tanya saya nak post apa dalam group. Yang mana? Chart mana pada Sami? Which chart? Dalam grup tu tanya, orang tak tanya saya tak post. I don't orang tanya baru saya post. Tak sebab whatever is being discussed now, it has been discussed every year, 3 tahun, 4 tahun belakang. Jadi kalau saya nak post benda yang saya dah tulis dahulu-dahulu, market outlook I'm not, because I just want only those yang give the effort. You don't give the effort, ikut webinar, cuma ikut free, nganga, tunggu dekat group, no. I only share market outlook ni. Boleh follow saya punya Instagram. Saya updatekan sebelum London dan ni, yang ini. Saya updatekan dekat situ juga. For those yang give the effort lah. Jadi kalau setakat nganga tunggu dekat group, I don't. Last time I posted it, but with the hope yang orang akan discuss. Tapi apabila saya post, orang cuma cakap terima kasih. So the thing is, saya came out daripada senyap dahulu adalah untuk berkongsi dan berkongsi secara percuma. But kalau cuma nak signal, ada signal bank, ikut signal bank, lagi power. Kan? So I don't spoon feed lah. I want people to give effort. Itu tujuan dia. Tujuan ni adalah bukan untuk spoon feed. Tujuan ni adalah untuk give you structure untuk trade. So give effort, then saya pun bagi effort. Okay. Balik kepada euro. Jadi Eurogroup meeting nantilah. Tengok kenyataan dia. One of that one is find one good website for you guys untuk follow adalah Financial Juice ni. Financial Juice is quite good, di mana dia ada audio squawk. Audio squawk ni kita boleh gunakan dia untuk register using your Facebook only lah. Then it will squawk the news. Dia akan sebut news ni. This is the website. This is the website. Dan boleh follow lah. Contohnya kita ada baru saja kan, Germany punya HICP, CPI dia lah. Final year on year, actual 1.3. It's quite fast. Here is quite fast.
It's quite fast. Okay. Keep this as one of your that one lah. Dekat trading room, kalau nak tahu the biasa trading room dia akan ada speaker. Jadi kita akan ada news yang being squawk, disebut orang baca, dan kita ikut news tu. Jadi itu adalah satu service free. Squawk. Kalau yang berbayar punya run squawk. Yang ni free. It came out. Okay, kalau nak tengok news analysis, anda boleh tengok ni news, tapi yang ni berbayar. Anda boleh request demo ni, berbayar. Beta trader dia akan analyse news lah untuk anda, dan sebelum news tu dia bagilah entry apa, tapi ni berbayar. Anda boleh tengok lah. These are the services lah. Last time Waalaikumsalam, saya pernah pernah subscribe dia, not bad, cuma nak tengok ni cepat ni. Kalau nak tengok news release cepat, ni cepat, sama dengan Reuters tadi. Ni cepat, Beta Trader. Ni memang signal, ini signal. Ni dia buat dia punya ni lah, dia punya apa, dia punya analisis untuk news tu. Okey. Jadi balik kepada Euro tadi. Jadi tumpuan adalah kepada Euro Group meeting petang ni. JPY mengukuh. Kenapa dia mengukuh? Sebabnya kita ada yield dalam pasaran menurun, pulangan dalam pasaran menurun, saham pelabur keluar market. Bukan hanya saham kuat. Yes, saham kuat. Bukan hanya orang melabur saham. Orang juga melabur kepada bond, derivatif, kepada lain-lain, kepada hartanah dan lain-lain. Jadi sekiranya yield ataupun interest rate turun, there will be some pelabur yang keluar daripada market, dan duit masuk balik kepada cash. Dan itulah yang anda nampak kenapa JPY ni across the board, kecuali against New Zealand dollar, adalah mengukuh. Itu dia JPY. Kita ada data-data Japan juga pergi tadi, but not really impact kepada yen. GBP across the board, kita ada GBP yang lemah, kecuali against USD lah. USD is the weakest. Kita ada parlimen dia yang sebelum ni telah meluluskan satu rang undang-undang lah, di mana kalau parlimen akan terus bersidang sehinggalah Oktober. Maksudnya kalau government bawa usul untuk keluar daripada Europe tanpa deal, no deal Brexit, dia kena juga dapatkan parlimen punya persetujuan. Tak ada alasan kata parlimen not in session, we continue. Itu maksud dia lah. Tapi selepas parlimen nyatakan betul, kita ada GDP kukuh pada hari Isnin tu, selepas cerita tu. Lepas tu GDP jatuh balik. Kenapa? Boris Johnson, the leading candidate untuk Conservative Party leadership punya run ni, menyatakan bahawa sekiranya perlu dia tak peduli. Dia akan bawa juga tanpa parlimen ke dengan persetujuan parlimen. 31 Oktober is the date. Okay. Labour Party pula kata benda ni. Tu parti pembangkang. Parti pembangkang pula kata benda ni. Sebarang deal ataupun no deal, dia akan cuba untuk bawa second referendum. Masih pening kepala cerita Brexit ni. Dan ketidaktentuan ni menyebabkan pelabur stand on the side. Kita ada GDP bulan 5 yang cantik. Kena faham. Yang data semalam tu adalah data bulan 5 GDP UK, yang menunjukkan kenaikan pada 0.3% untuk bulan Mei. Yes, cantik. Tetapi untuk bulan 6, berdasarkan NISA punya GDP estimate, dijangkakan bahawa dah keluar untuk bulan 6, UK punya pertumbuhan ekonomi akan merudum negatif 0.1. Maksudnya tidak ada peningkatan, malahan merosot ekonomi UK. Dan starting itu anda akan nampak selain kalau tak ada cerita bagus untuk Brexit ni lah, anda akan nampak UK GBP tu melemah. Unless kita ada something kejutan pasal Brexit lah.
Dan ini yang sebabnya secara besarnya anda nampak untuk GBP, the big picture is still lower for the weekend except against USD dan Euro to certain stage pada waktu ni. Okay. Euro I don't really like untuk nak buy Euro pada waktu ni. Euro is weakening 3 ni. So you have Euro pun start sebab Euro group ni. Tapi disebabkan dia adalah kenyataan, jadi saya tak letakkan dia sebagai bearish. I still put it as neutral. Jeremy Corbyn has destroyed Labour Party. Itu kenyataan politik lah, biasalah. Tun Mahathir, biasalah, satu parti against parti lain. They won't say, it's very hard for them to say nice thing lah. Very hard for them. Okay. Benda sama. Okay. Bearish untuk USD dan GBP. The same thing. Okay. JPY lebih bullish untuk JPY. Okay. Balik kepada AUD. Kita ada pasaran saham yang kuat. Kita ada data untuk Australia pagi tadi, iaitu dia punya expectation untuk inflation adalah lebih rendah. Tapi yang what hurts AUD 2 hari ni adalah Westpac dan juga NAB punya business confidence serta consumer sentiment ni. Dua ni yang hurting AUD at the moment. So sepatutnya kalau US punya yield tu jatuh, anda akan nampak AUD ni mengukuh. Pasaran saham cantik, AUD mengukuh. Tapi not now because of the two surveys pada hari Selasa dan juga Rabu that hurts AUD punya valuation ni, dan itu yang menyebabkan dia lebih neutral pada waktu ni. But kalau US session, don't be surprised kalau ini meningkat. Tengok malam nanti kalau ini meningkat pada malam nanti. Okey. Canada dollar. Semalam kita ada Bank of Canada mengekalkan kadar faedah but not giving any forward guidance kepada tindakan dia seterusnya. Apa yang dinyatakan adalah dia akan memantau kepada energy prices, kepada harga minyak, dan yang kedua adalah kepada perkembangan world trade, bagaimana hubungan dagang dunia ni, dan bagaimana kesan daripada world trade tadi mengganggu ataupun mempunyai kesan kepada data-data ekonomi Kanada. Okay, interestingly, that's why I'm still bullish untuk Kanada dollar ni. Interestingly, kalau anda tengok kepada jangkaan data dia, malam tadi kita ada projection baru untuk Kanada. Projection dia menunjukkan peningkatan. So secara fundamental, we are expecting higher figures coming out from Canada. We are expecting untuk quarter on quarter. Ni quarter pertama 0.4. Kuartal kedua data keluar pada Ogos 30, they are expecting 1.3 with annual coming up 1% up annual. Pada waktu ni 1.3, expectation oleh BOC adalah 2.3. So it is very strong. It's very strong. Inflation juga is they revise up from 2.0 sebelum ni kepada 2.1. So that's those are another strong, menunjukkan bank negara jangka bahawa ekonomi tumbuh lebih pesat. Lebih kurang dalam macam itulah ayat dia. So we are expecting better number untuk Australia. So still very strong untuk Canada dollar ni kan Australia. Okay, later satu-satu. Ni adalah untuk Canada dollar. So lihat pada waktu US nanti apakah reaksi. Kita ada harga minyak yang mencanak pada waktu ni. You have harga minyak yang mengukuh pada waktu ini. Ni harga minyak semasa mana ni? Ni harga minyak semasa.
Dekat 1 hour chart, we have harga minyak yang mengukuh. Ni disebabkan oleh ribut yang melanda Gulf of Mexico. Dekat Gulf of Mexico tu kita ada pelantar-pelantar minyak yang ditutup sebab ribut. Nombor 2 adalah kepada cerita dekat perairan Teluk, di mana ada sebuah tanker milik UK, milik British, yang dihampiri oleh kapal laut daripada Iran, dan dia meminta supaya ada satu perkembangan, dan lepas tu ada hampir nak berperang tadi kalau nak tahu. Awal pagi tadi hampir nak berperang. Kapal-kapal kecil ni dari Iran cuba untuk bawa tanker UK masuk ke perairan Iran. Nasib baik kita ada kapal tentera laut UK, British Armada dekat situ yang bagi warning kepada kapal-kapal kecil ni. Kalau itu tadi ada bom ke apa, habis. Minyak ni boleh cecah, harga naik lagi lah. Dan itu boleh menyebabkan kadar dolar mengukuh. Hampir nak berperang orang tadi. Jadi saya tak akan short kadar dolar pada waktu ni lah. Not dengan harga minyak macam tu lah. Kita nampak dia stabilize lepas jatuh semalam. Bagaimanapun kita ada Bank of Canada yang kekal neutral. Data-data is getting better. Kena faham dia punya economic cycle at the moment is going up. US punya economic cycle is going down. Ni dia ada tengok dia punya economic cycle. Ni economic cycle dia. Economic cycle go up. We know the currency is getting stronger. This is what happened kepada mana Canada. Business cycle dia is going up. Sorry. Bukan. The business cycle is going up. This is the cycle. It's from down going up. Itu beza dia. Kalau kita tengok US, dia daripada down ni ada Canada ni, daripada down ni is predicted to go up. Macam apa yang kita nampak dekat sini tadi. Dia predict it going up 2.3 tadi. 2.3 jadi ini untuk Canada. Beza dia dengan US is from up going down. Itu beza dia. US is from up dijangka akan turun ke bawah. Fed menjangkakan pada 2.1. 2.1. Mana Fed ni dekat ni 2.1, nampak tak? Jadi UCAT tu kalau dia move up, you are looking to short. Daripada sudut makro je. Daripada sudut makro. Itu cara kalau anda nak buat betul-betul nak buat fundamental, based on fundamental. Harga berapa kita nak masuk, Ronald? Harga berapa? You are looking to short. You are looking to short pada harga berapa? What is the discount? What is the premium price untuk USD CAD? What is the premium? Now, what is the premium? Saya letak ke dalam ni 1.3333 itu daripada ni 0.75 CAD USD bawah ni. So you kalau anda nak long term, anda lihat kepada UCAD atas daripada 1.3333 ni. Kalau it goes up, anytime it goes up here, and then you are looking for sentiment, you are looking for price action to short it. Don't short it untuk swing dalam kawasan sini. You won't have a good risk reward. Anda akan short, mencari peluang untuk short swing bila dia berada di atas kawasan. Boleh? Creeping area sini lah. Tunggu price action dia untuk short atas ni. Itu cara guna. Itu kalau kita nak betul-betul nak swing. Itu swing kalau anda position trade.
Kalau anda trade harian, short term swing, 2-3 hari, 1 minggu, then you are trading the price action here and the sentiment lah. The price action here. Kalau anda betul-betul menggunakan fundamental, itu dia. You are looking at daily, you are looking at weekly chart. You are not, anda tak kisah pun pasal 1 hour ke apa ke. Ini yang okay. Because nampak tak dia dah buat dia dah break lower low ni. Nampak tak? Ingat tak saya pernah cerita benda ni? So we have this is happening now. You have lower low, high apa? Higher low, high ni ni dah tak jadi low. Ni tak jadi low. Okay, now we have low kat sini. So what we do is daripada sini kita mula cari untuk short. Okay, I'm looking at the 50% sekitar kawasan sini. Ini kalau anda purely guna regression trend channel, atas kawasan ni rejection. This is the one. So letaklah, tak payah tengok chart dia. You letak alert 1.333 tu dah. Anda tak tengok dah chart. This won't happen every day ada. Anda tunggu dia punya retrace, then you are following to short it. Ya, itu kalau anda memang menggunakan pure fundamental punya trading. Itu pure fundamental. Boleh? Okay. Itu untuk Canada dollar. Okay. Chef, I still don't like untuk nak buy chef. Anda nampak USD chef tu jatuh, lepas tu sampai support sekarang, lepas tu dia naik balik. I don't really like chef unless kita ada orang bergaduh dekat Euro Group meeting nanti, then maybe spesifik kepada Euro chef. Tapi against other currency, I don't really like untuk nak masuk chef untuk nak long ataupun nak short ataupun nak long. If I want to do something about chef, I'm going to short it. Maksudnya pair chef tu saya nak buy sahaja. I'm not looking untuk short dia. Itu untuk chef. Untuk chef. So it's more neutral. Tapi semalam dia ada mengukuh ni, tapi still cerita Euro dengan Switzerland tu, treaty dia tak settle lagi. So something yang New Zealand, okay. New Zealand, we have strength kepada New Zealand. Apa jadi? Kita ada New Zealand sebagai satu destinasi untuk pelaburan, satu destinasi untuk pulangan. Jadi disebabkan oleh interest free rate dia punya kadar faedah tinggi, kadar pulangan dia tinggi. Biar apa anda tengok dia punya interest rate 1.50, US 2.50. Kenapa dia tinggi ya? Cerita dia macam ni. Sebab cost untuk kita berniaga kat US, cost dia tinggi. Berniaga dekat New Zealand, cost dia rendah. Dan satu lagi kalau nak tahu, daripada sudut ease of doing business, dia ada satu dia panggil sebagai index of ease of doing business. Ni ease of doing business ranking, ada tak? Ranking and ease of doing business ni, New Zealand adalah antara top. Tengok dah ada lagi tak? Adalah antara country yang tidak ada New Zealand, Singapore, nampak ni, ease of doing business ni. Itu yang menarik pelabur lah, senang, tak banyak cerita. Isi satu form, anda dah boleh melabur, dah boleh buka syarikat dekat New Zealand. Bagi siapa yang pernah di sana, satu form dia isi. Tak macam Malaysia. Kalau Malaysia anda foreigner nak buka account, tak payah nak cerita buka bisnes lah. Kita nak buka account, banyak cerita, betul?
Jadi New Zealand ni mudah, satu form everything. Jadi ini yang menarik pelabur lah. Dan dengan yield US yang jatuh, kita ada US yield yang jatuh. Inilah yang menarik kepada New Zealand dollar tu. Itulah yang menarik kepada New Zealand dollar. Itulah sebab ni kalau nak tahu kenapa New Zealand dollar mengukuh. Boleh? Okey, jadi New Zealand dollar USD semalam jatuh satu spike ke bawah. Itu sebabkan ada satu order besar yang triggered pada sekitar jam berapa semalam. Ada pelbagai teori yang kata ada sebab ni lah, ada sebab ni. Basically New Zealand dollar ni dia adalah mata wang antara 8, dia adalah mata wang dengan volume paling rendah. Spikes do happen. 12 noon. We want to say we can put reason sebab ni. But when you see spikes, it's because of itu spike few second kan, pop lepas tu naik balik kan. Disebabkan ada satu order trigger, satu big large order shot few second. Itu semalam. NZD USD. Bukan setakat NZD USD, all pair dia. Ni yang semalam ni. Dia spike satu sini. Pukul 10 pagi lah ni. 10 pagi kita. Spike jatuh. Disebabkan dia satu large short order untuk New Zealand dollar. Normally bila anda nampak benda tu berlaku, this either is a fat finger or whatever lah. Normally when you see this happen, you counter trend it. Normally, not all the time, but normally you see this, bukan tu je. Anda tengok kepada ni sejarah lah. I show you some history, historical. When you see spike macam tu, you will go counter trend. Jangan ikut nak short dia balik. Ramai yang suka ni. You see this spike. Ini dekat daily ni. Ni 2000 lebih pip ni. Okay. What happened after that? What happened after that? You see price start going up. Nampak price start go up. Until tempat dia break out tadi. That will be the one. Break out tadi. Then it start to cari balik level tu. Level dia spike. You notice this dalam AUD JPY pada awal tahun ni. AUD JPY pada awal tahun ni. The same thing. Same thing. Okay ni. Dan pada 2 Januari selepas Apple punya cerita. Lepas tu naik balik. The same thing. Naik balik. Okay. AUD bukannya JPY. AUD pair. Pada 2 bulan. Lepas tu jatuh. Ni daily chart. Daily chart pun kau panjang macam ni, kau bayangkanlah kalau 1 hour chart. Ni kalau kita nak tengok 1 hour, banyak sangat nak scroll belakang. Jadi bila ada nampak spike macam ni, something, market akan balik kepada equilibrium lah maksudnya. That's the normal punya reaction. Ikut balik. The same thing. Anda tengok kepada New Zealand. Ambil lah New Zealand apa-apa pair. New Zealand. Okay, New Zealand. Okay. New Zealand ya. Spike ke atas, itu boleh. New Zealand cap. Kecuali kena ada dolar ni. You will see market akan akan rebalance balik lah. Not stop loss hunting, it's just normal order. AUD, NZD, same thing. Then it move down balik kan. AUD, NZD, spike up. Lepas tu jatuh balik. The same thing.
Saya dah BE ni, kena BE ni. Biarlah nak buat macam mana. Saya tunggu sini. Letak BE dia kena BE dah nampak ni. Siapa yang sell banyak macam tu? Is either accumulation of orders ataupun big banks. Kita tak tahu. Nobody knows siapa yang beli actually. Sebabnya kebanyakan banks akan menggunakan dealers. Ni saya tunjukkan ni. Kalau dia over the counter sama sendiri, itu lagi banyak transaksi sebenarnya, Zul. Most transaction adalah secara over the counter. Over the counter tu bukan guna chart macam ni. Yang tak over the counter tu, yang melalui network of dealers ke, ni dia akan letak dia punya ni satu order trigger, ni dia akan letaklah mana satu ni dealing desk dia, dan ni adalah ini adalah bank ni actual order ni, nampak tape reading. Ini tape reading. Ini tape reading modern. Ini tape reading modern. I have this. I also don't use it. Zaman dulu dia pakai paper kan, dia pakai ticker kan. Ini kalau kaki scalper ni ada benda ni, dia tak keluar, dia tak lari dari meja. Saya rasa tengok ni, senang tengok 1 pip 2 pip turun naik, senang nak tengok. Ni trend dia untuk apa ni, Euro USD. Trend dia tak ke mana. Ni tak trade lagi. Dan kalau anda tunggu dia mid price dia mula meningkat dan ada buy. Ni tak ni tak. Dia akan ke kanan. Kaki scalper kalau ada ni, tak keluar daripada ni. Memang stuck kat meja. Senang nak tengok dia naik turun. Okey, jadi kita ringkaskan balik. Saya dah letakkan dalam ni. Untuk USD semasa adalah lemah. Jaga-jaga sikit. Malam ni kita ada CPI, kita ada Fed Powell sekali lagi malam ni. Euro, we are waiting for Euro Group meeting. Dia adalah neutral ke arah bearish. JPY adalah bullish disebabkan oleh penurunan faktor yield dalam pasaran. GBP, cerita Brexit, dan juga petang ni kita akan ada Carney. Jadi Financial Stability Report, dan Carney akan bagi komen mengenai Financial Stability Report. Dijangka Carney tak sebut apa-apa, tapi in case, sebab itu adalah press conference, reporter bertanyakan kepada dia mengenai performance ekonomi dan expect weaker GDP. AUD at the moment is more neutral. Kita ada 2 report mengenai sentimen yang agak lemah sebelum ni. Biarpun US yield menurun, tapi AUD tak menaik pada waktu ni disebabkan oleh 2 sentimen report sebelum ni. Jadi maksudnya lebih neutral. Canada dollar kita tengok malam ni, I'm going for more stronger Canada dollar. Terutamanya against Euro, terutamanya against USD, terutamanya against GBP, but not against AUD, NZD, JPY. Tak. Itu malam ni. Chef lebih neutral to me. New Zealand dollar because of lower yield, itu menyokong kepada New Zealand dollar. So chart ini yang you share dalam group, pair mana boleh? No, I don't want that one share dalam group. Put an effort untuk ikut. I'm not going to share dalam group. That will be spoon feeding lah. I don't. Because I want untuk ikut yang ni, then kita boleh you can bincang dan ikut webinar saya boleh terangkan. Okay. Ikut saya punya ni lah. Ikut saya punya Instagram. Abang Tai Merah. Ikut saya punya Instagram. Saya post dekat story dia. Every before pre-London. Jumaat pun saya post, tapi cuma waktu pagi. Instagram ada. Ni Instagram saya. Boleh follow. Instagram. Mana dah buka? Tengok saya tengah cari macam mana jadi Insta famous ni. Macam mana nak guna Insta pun tak reti. Susah betul.
very fashionable. Ya. Trying to very hard. Macam mana nak buka Instagram ni? Ni. Okay. Jadi turn on notification now. Okay. Jadi saya post dekat Insta Story. Mana Insta Story dia? Tak pernah pula buka kat sini. Tak tahu macam mana buka. Tapi tengok dekat phone tu lah. Nama saya ni. ZULE6716 ni. Boleh search. Okay. Okay, kita break dahulu. Dan kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum. 6716 bukan, itu nombor itu nombor kereta. Okey, kita break dulu. Kita sambung balik 2 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dungat, macam mana nak install IG dalam phone? Pergi dekat Play Store. Pergi dekat Apple punya tu. Search. Cari apps Instagram. Berdengar? Okey. Jadi sekali lagi, pasaran hari ini memberikan reaksi kepada keterangan Fed Powell semalam, dan pasaran saham mengukuh serta kita ada USD yang lebih lemah selepas keterangan Fed Powell semalam. Kita ada juga minit FOMC pada Jun lepas yang menunjukkan lebih ramai ahli-ahli FOMC melihat keperluan untuk menurunkan kadar faedah disebabkan oleh tekanan daripada ketegangan hubungan dagang dunia ni, dan kita ada kelemahan untuk USD secara besar untuk semasa at the moment. Kita nak tengok data CPI untuk US malam ini. Euro pada waktu ni agak neutral, agak lemah. Kita tunggu Euro Group punya ni. I'm off, saya tak trade untuk Euro pada waktu ni. I don't have any position Euro. Okay. Kita ada JPY yang melonjak selepas kejatuhan yield dalam US punya ni market. Expect this to continue pada US session untuk meningkat sekiranya CPI US miss ni. Jadi pair anda boleh perhatikan dalam USD JPY. Sekiranya CPI miss, USD JPY akan melonjak. GBP tertekan faktor perkembangan Brexit. Petang ni kita ada kat Mark Carney, dijangka tak akan sebut banyak mengenai polisi sebabnya dia akan cakap mengenai financial stress bank, macam Powell dua hari lepas lah. Macam Powell hari 2 hari lepas. AUD lebih neutral, tertekan disebabkan oleh NAB serta Westpac punya research result 2 hari lepas. Kanada dolar, faktor harga minyak, tengok sekiranya malam ni kita ada minyak yang terus meningkat, then you will start seeing Kanada dollar will be supported pada malam nanti. So look kepada GBP, GBP CAD, Euro CAD dengan USD CAD, tiga ni yang saya nak tengok untuk short malam nanti. Chef tak ke mana, lebih neutral, dan juga New Zealand dollar merupakan mata wang yang paling kuat disebabkan oleh faktor yield dekat pasaran kapital terbesar dunia. Dekat US menurun, orang pegang cash yang paling banyak, paling tinggi antara 8 currency ni adalah New Zealand dollar. Okay. Pengeluar utama dunia, pengeluar utama dunia US pada waktu ni. Kenapa minyak related dengan Kanada dollar? Okey, saya bagi contoh. Malaysia pengeluar utama minyak tak? Bukan kan? Tapi minyak jatuh, ringgit jatuh ke naik? Betul. Kita, kenapa ringgit jatuh 2 tahun ni? Kena tahu. Sebab harga minyak, itu je. Kita, minyak menyumbang berapa peratus kepada GDP kita. Biarpun the big sector dekat Australia, dekat Kanada tu antaranya adalah kepada manufacturing dan juga kepada pembalakan, bukan hanya minyak, tapi still itu adalah where the forex come in. Sebab minyak tu dia ekspor. West Texas interchange tu dekat Texas tu dekat mana, Lim? Texas kat mana? Bukan dekat Kanada. Dekat Kanada sendiri dia pakai harga lain, Kanada standard. Minyak ni banyak harga, bukannya satu. Ni saya tunjukkan minyak mana minyak aku tengok. Minyak bukan satu harga. Minyak ada banyak harga. Ni minyak. Tengok harga-harga minyak ni. Banyak dia punya harga ni. Bukan hanya satu harga. Termasuklah dekat Kanada tu dia ada Kanada punya ni, kita ada Oman, Dubai standard,
Okay. Tapi untuk Kanada, untuk reference kepada Kanada, kita gunakan WTI sebabnya kepada minyak. Tengok benda ni, kalau spesifik, kalau anda nak spesifik, WTI adalah minyak yang harga yang mempengaruhi USD CAD, sebab Kanada jual minyak kepada US dalam WTI itulah, itu harga dia. Kalau Kanada jual kat luar, dia gunakan Brent. Ada dua lagi mata wang yang terpengaruh dengan pergerakan yang mempengaruhi nilai untuk Kanada dolar ni. Satu, Brent mempengaruhi harga minyak dunia. Itu adalah reference harga minyak dunia. Okay. Jadi dua lagi mata wang adalah EuroCAD pair dia, EuroCAD dan kepada satu lagi CAD JPY. WTI not really, WTI kepada USD. Jadi WTI jatuh tak semestinya Brent tu jatuh. Brent dengan ni, Brent tinggi sikit harga dia. Tu kalau nak spesifik lah. Tapi secara naturally, kalau WTI jatuh, Brent juga jatuh. Kebiasaannya, tapi tak semestinya. Contohnya, anda tengok kepada ni. Itu spesifik lah kalau nak spesifik. Kalau nak spesifik contoh kepada ni US. Ni kalau kita bercakap mengenai Brent, itu adalah anda boleh bandingkan dia. Ni adalah UK oil Brent. Kebiasaannya, tapi Brent punya harga dah tengok yang belah kiri ni 67, dia lebih tinggi harga dia. Dia punya spread ni lebih tinggi. Kebiasaan, tapi tak semestinya, it's not one to one. Sometimes it does ada lain sikit, ada lain sikit lah dia punya pergerakan. WTI, USD CAD, Brent, Euro CAD and CAD JPY. Sebab luar daripada US tu dia jual harga Brent, bukannya harga WTI. Faham? Kanada bukan jual minyak pada US saja. That's why Malaysia secara calculationnya untuk kita punya GDP kita calculate menggunakan Brent. Tapi secara jualannya kita menggunakan kepada Platts, kepada Singapore. Tapi untuk calculation GDP kita menggunakan Brent. Anda boleh lihat kepada belanjawan Malaysia, dia menggunakan Brent. Pernah baca tak belanjawan Malaysia ni? Baca. Belanjawan Malaysia. Okey. Belanjawan Malaysia tak baca, US baca. Okey, jadi AUD neutral dan lain-lain ni. New Zealand dollar lah mata wang yang paling kuat. Okey, jadi kita masuk kepada topik kita pada petang ni lah, kepada pengurusan dan dagangan pertumbuhan emosi dan kawalan. Sebab kita selalu kata trading yang bunuh kita bukannya kepada tak tahu trade, yang bunuh kita emosi. Macam mana nak kawal benda ni? First, kita must accept benda ni dulu. Kena terima benda ni. Kita ni sebagai manusia adalah makhluk yang mempunyai emosi. Nak tak nak. Kita boleh kata, trade tanpa emosi. Itu mustahil. Sebab kita sendiri as makhluk ada emosi. Nak macam mana? Tak dapat. Masalahnya, trading dan emotion, kalau dia dicampurkan, itu jadi masalah. Secara fizikalnya, dalam kita ni, yang kontrol emosi, before we talk about emotion, before we talk about all this, kita kena tahu dulu, dalam otak kita ni ada dua benda macam kacang rupa dia. Nama dia amigdala. Dalam otak kita, amigdala ni. Inilah yang mempengaruhi faktor bagaimana kita respon kepada emosi ni. Amigdala ni responsible kepada memproses memory. Sekajian mendapati orang yang amigdala dia rosak, dia tak ada long term memory, dan dalam decision making, serta emotional responses. Okey, sebelum kita cerita pasal emosi, saya cerita dululah
benda ni. Saya ni student psikologi kalau nak tahu. Satu saya bila bercakap benda ni saya boleh sembang 2 hari. Okey. Cerita dia dalam diri kita ni there is an innate ataupun terbentuk, memang ada secara kita punya spesies punya ni lah something yang dipanggil respond of fight or flight dalam keadaan bahaya dan juga dalam keadaan ni kita cuba elakkan daripada situasi yang membahayakan kita dan itu adalah innate Jadi apa kena-mengena yang tadi, kalau anda dapati bila anda tengah floating loss, anda tak dapat nak cut, anda tak nak gagal, itu fear of failure. No, I'm not graduate. I didn't graduate from economy or trading. My that one is in psychology. I'm trained in psychology. Okay, kita punya ni adalah kepada kalau anda dapati anda tak dapat nak cut, itu adalah fear of failure. Kita tak dapat, payah nak cut. Kalau anda dapati anda susah nak cut, anda adalah manusia normal. Anda itu normal, Zul. Itu normal, tak kisahlah saham ke, try jangan define lah. Saya sendiri, saya trade semua. Saya punya major portfolio adalah dalam saham. Not forex, kalau nak tahu. Saya punya major portfolio yang saya trade hari-hari, bukan trade hari-hari. Yang saya trade hari-hari banyaknya kepada forex, kepada komoditi kopi. Kalau nak tahu apa yang saya minat trade adalah kopi. Okey, normal. Okey. Tapi yang saya melabur adalah kepada saham. Okey, try tengok kopi. Kopi adalah dia punya technical senang sikit. Kopi, komoditi kalau daripada sudut trading banyak dia punya ni. Kita ada gold, kita ada apa lagi? Kopi nombor 2. Daripada sudut volume. Senang nak trade. Senang sikit lah, technical dia senang. Benda yang ada volume ni senang nak trade. Benda tak ada volume yang payah nak trade. Okey. Jadi kalau anda dapati ada susah nak cut loss, itu adalah fear of failure. Dan kalau anda tengah profit, anda nak keluar sahaja dan tutup je untuk tengok profit ada dan satu candle turun, alamak. Itu fear of risk. Itu normal. Don't worry kalau anda dapati anda melakukan benda tu. Masalahnya benda itu adalah counter intuitif dengan apa yang kita buat dalam trading. Maksudnya dia tak patut buat. Inilah sebabnya memang kita dibina, dibesarkan, dipelihara, dibentuk cara tu. Ini adalah something yang innate, yang memang terbentuk dalam diri kita. Sebagai manusia biasa, ini dia. Masalahnya, seperti sebut tadi, trading dan emosi ni tak dapat bercampur. Tu dia. Jadi, di sinilah kenapa kita selalu dengar orang sebut skill trading. Kalau anda tengah trade, tolong jangan skill. Apa maksud saya? Anda menggunakan skill trading anda untuk membentuk sistem. Bukannya tengah trade, kita tiba-tiba pandai trade. Itu masalah. Anda gunakan skill trading anda untuk menulis sistem trading. Jangan menggunakan skill trading anda tengok chart, ini boleh buy. Bukan. Anda buy apabila SOP anda kata buy. Inilah masalahnya bila anda cuba untuk meletakkan kemahiran semasa trading. Itu salah. Kemahiran digunakan apabila anda membentuk sistem trading. Anda letakkan predefined action structure. Macam ni aku buat apa. Macam ni aku buat apa. Those are the things that you consistently buat apabila trade. Bukannya anda ada skill, anda lihat chart, anda tahu apa nak buat. No. Anda ada SOP yang diikut untuk nak trade. Faham tak beza dia? Itu yang ni. Game control. Untuk anda berupaya menjaga disiplin anda untuk ikut predefined action structure anda tadi. Apa yang saya maksudkan ni adalah teknik. Semua anda, kita ni ada teknik, betul tak? Zul ada teknik, Ronald ada teknik, Lim,
Semua ada teknik kan? Dah belajar teknik macam-macam. Belajar, buka YouTube, baca buku, ikut webinar, pergi kelas, macam-macam ada kan? Okay, now what you need to do is write down your technique. Write it down. Write those SOP down. Jangan letakkan di dalam otak. Okay, step 1. Write all those SOP. Apa cara, bila anda kata anda trading, apa anda buat? When you say you are trading, what you do? Tuliskan. Jangan letak dalam otak. These are mechanical thing. No, there is no such thing as unconscious. That one, no. None of us tahu. Saya belum kenal lagi dekat Malaysia ni setakat ini master ke sifu ke apa ke yang mencapai tahap unconscious punya ni, unconscious kemahiran dia dah tinggi, dia dah innate dalam diri dia. Tak ada. Most of it adalah emosi. Don't write it down, your SOP. Write it down. Put it next to your trading station. Step 1, what do I do? Step 2, what do I do? Step 3, what do I do? Dah masuk, what do you do? Bukannya buka chart, mana nak entry ni? Itu pandai trade. Lepas tu nganga, kenapa lah aku buy kat atas tadi? Kenapa aku sell kat bawah? Itu masalah. Okay, gain control lah. Yang pertama, untuk anda nak ikut SOP yang anda dah buat tadi, sepatutnya, ramai tanya macam mana bang? Saya dah ada teknik ni, nak trade tapi tak jadi. Kenapa tak jadi? Anda ikut ke teknik anda? Anda akan campur ke kadang-kadang ni, campur. Bila duduk depan chart, dia buat benda lain. Betul tak? Yang pertama, diri anda dulu. Macam mana kita nak disiplin, nak ikut benda ni? Yang pertama, diri anda dulu. Kena faham, anda investor. Anda kena tahu modal yang anda guna pakai dahulu. Itu nombor 1. Nombor 1 dia berada dari sini. Investor personality. Anda ada objektif yang nyata apa nak buat. Anda tahu prestasi anda, barulah dapat nak ikut SOP. Kenapa anda tak dapat ikut SOP? Sebabnya anda tak tahu prestasi dia. Anda tengok prestasi dia, oh tadi stop loss. Oh habis, kena revise balik. Setiap kali stop loss kita revise balik. Kena faham, dalam trading ada masanya, trading is a probability, a system is a probability. Kan? That's why you need to know the probability. Kita tak tahu. Kita kata sistem kita trade macam sistem kita 100%. Tak wujud. When you naikkan stop loss. Itu benda-benda dia. You put the SOP. Satu. When you put the BE. When kita, what you do. Faham tak? Selagi you put it dalam otak, you will be lying to yourself most of the time when you are in front of the chart. Betul tak apa saya kata? Fikirkan benda ni. So, objektif kena clear. It must be very, very clear. Kita ada satu objektif untuk capai 10%. Untuk capai kenapa kita trade? Time frame. Itu akan tentukan when kita letakkan satu contohnya nak bersara, cukup. Then it will be longer term. Ataupun shorter term target seperti extra income. Okay, itu dia, kena ada. Yes, tulis dia. Okay, jadi risk capital yang modal kita gunakan, kita kena tahu apa modal tu. Mana ada orang tak tahu modal berniaga. Selalu saya dengar ni, ada duit nanti kita depo lagi. Astagfirullahalazim. Macam mana berniaga tak tahu modal? Macam mana kita start berniaga kita tak tahu modal kita? Define. Saya nak cuba trade. Okey, kalau ada nak cuba demo. Jangan cuba duit. Don't dewana. Okey, udah. Okey, jumpa malam ni. Okey. And you know your system inside out. Apa kemampuan sistem kenal, apa limitation dia dan apa risk of ruin dia. Start daripada mana? Start daripada diri kita. Do your belanjawan lah. Know your financial freedom figure. Know where you stand financially lah. Benda ni Okay. Do these things lah. Know where your money goes.
how much you have untuk trade investment. You need to know, you need to know you. Itu dia. That's why dia tak ada satu rule untuk trading, because it's all involve different personality. There is no one universal punya rule. Tak ada. It's all individual. When we talk about investment, it's all individual. Risk tolerance individual. Of course, there is macam orang kata sebagai satu reference, tapi it might not be applicable to everybody. Jadi anda kena tengok diri anda kena assess diri anda. Berapa banyak duit yang anda ada, makna duit tu, adakah duit tu lebih ke, duit apa ke, ada cara trade kita tak sama. Trading system kita ceritakan semalam terdiri daripada dua benda, iaitu diri kita sebagai investor, the management side, diri kita sebagai trader. Trader simple je. Yang tak simplenya bila kita tak prepare yang atas ni. Kita ramainya, saya tahu tak kenapa saya tak letak outlook dalam ni. Mana Pradis Amin ni. Kenapa I don't put outlook, and recently I write less dalam Facebook kalau nak tahu. Dalam grup pun saya jawab lah, tapi saya tak tulis panjang sangat macam dulu. Sebabnya not because people take for granted, because the focus ramai yang fokus kepada trading. Yes, betul. You need to understand the market, you need to understand the technique, you need to understand how to enter, how to that one. But bila saya try untuk discuss mengenai risk management, not many people are interested dalam topik berkenaan, of which I take it personally. Bukan apa. Topik ni bagi saya, ini adalah topik yang macam mana anda nak buat duit, iaitu kepada benda ni, your objective, your risk management, position sizing. That's why I move more kepada Instagram sekarang, instead of kepada ni Facebook. Follow saya kat Instagram. This topic is very important, iaitu kepada sebelum kita nak berniaga, kita rancang dulu perniagaan kita. Jangan tahu buka pintu kedai, tutup pintu kedai je. It's not. My son also got Instagram, so I don't think it's fashionable. I mean, it's for everyone nowadays. Okay, ni yang saya sebut tadi. A lot of us, kita ni start daripada unconscious incompetence. Maksudnya kita tak tahu. We try to trade, follow satu, dan what happen is kita tak cukup. Kita ingat trading tu cuma teknik. Dan yes, betul. Kalau anda cuma guna teknik, betul. Masalahnya disiplin kita nak ikut teknik tu hilang. Sebabnya anda cuba untuk pandai trade. Dan apa yang berlaku, anda tak ikut teknik, anda tak ikut pengurusan duit. Kalau buat duit pun anda start fokus kepada duit, lepas tu lebur. Betul tak apa saya kata? Kan? Berapa ramai kat sini dah grow account, lebur balik. Berapa ramai? Itu cerita biasa kan? Ramai senyap, Lim je jawab, orang lain semua senyap ni. Yang terasa, saya harap terasa. Berapa lama dah buat kumpul, lepas tu anda tadi dah betul, dah ikut teknik kan, dah cun. Lepas tu anda loss. Lepas tu anda cuba untuk recover loss. Lepas tu lot tiba-tiba besar. Lepas tu dah habis. Berapa ramai yang dah kena macam tu? Saya nak tengok. Kan? Itu biasa kan? Saya tak nak sebut nama lah. Nama-nama familiar semua ni. Cerita dia, your focus lari tadi. Teknik dah betul. Apa anda buat? Anda start cuba teknik baru. Anda tak boleh terima ada loss dalam trading. Itu masalahnya. Itu cerita biasa kan? Masa tu dah tengah buat duit, cantik ni, kaya, lepas tu habis. Sebabnya apa? Anda lari daripada proses anda. Anda lihat kepada duit. Dan apa yang berlaku pada waktu tu? Anda cuba teknik, anda belajar macam-macam, fundamental apa semua anda belajar. Tapi anda gagal belajar apa? Anda gagal nak tengok kepada kaedah nak kira berapa modal.
Itu yang dia nak sebab dia nak cover loss, dia cari cara nak enter market. Saya lalu benda sama. So I know what you are going through. Kita tengah cari satu benda yang hebat. Let me tell you, tak ada benda hebat. The simpler it is dalam trading, the more workable it is. Seriously. Tanyalah trader lama. Banyaknya dia pergi apa? Dia pakai line 1, 2. Support, resistance. Dah. Tanyalah. Yang trade lebih 10 tahun, dia akan cerita benda tu. Support, resistance. Saya kalau actual trading, saya tak pakai benda-benda ni. Actual trading, I don't use all this. I don't. Saya cuma tengok kepada support resistance. Sebab untuk berkongsi, saya tunjukkanlah teknik menggunakan ini. Okey. Dan saya buat satu sistem. Tapi my own trading, saya cuma tengok support resistance, itu saja. But it takes time for you to develop that lah. Tapi kalau tak apa. Boleh pakai. Sama. Indicators are indicators. Is indicating something. But it doesn't mean anything on my chart. To me. It tells me something is happening there. Itu saja. Sama ada CRS ke apa ke. It tells me. Kalau nak trade, saya pakai line chart je. Ataupun sini, tengok ni harga. Berapa harga saya nak buy. Itu je. Where I stand dekat mana. Itu je. Kalau nak ni, kalau the simpler is the better is. Ini yang nombor 2 ni. Yang kebiasaannya kita cuba, kita tengok ini Sifu, ini Master, ini apalah. Ini semua hebat. Tak ada trader hebat. Chart, there are so many type of chart. All charts you can trade. So the thing is, give a structure to the trading, itu je. Conscious incompetence. Masa tu kita tahu kita tak tahu. Kita rasa banyaknya benda aku tak tahu ni. Aku nak belajar ni. Masa tu ada start confused. Masa tu kita start confused. Too many things. Fundamental lah. Tak ada hebat-hebat. Tak ada cerita hebat. Cerita dia adalah kepada anda disiplin. Itu dia. Ni kita kepada, dan pada waktu tu, what my one is, anda kena fokus kepada, ramai trader dia akan stop kat sini. Ini biasanya mengambil masa 2-3 tahun. Ataupun kurang lah. Dia dah give up, duit banyak habis, kena scam, ni kat sini. Antara tu lah. Kalau ni, if you nak naik atas ni, you have to start bertukar cara anda, your belief set, your belief system. Instead of anda tengok trading sebagai gain duit sahaja, anda kena lihat trading sebagai satu proses untuk menjaga kos. Dan penjagaan kos untuk kita mendapat pulangan. The keyword there adalah proses. Adalah mengikut proses dagangan, proses pelaburan, pelan perniagaan anda, dalam erti kata lain. Your business plan. Faham? Itu dia. Ni conscious competence. Unconscious competence ni maksudnya anda dah ingin, benda tu dah dalam diri anda. It take years. Normally I see those that been in the market 20 years, 25, 30 years, then they develop this unconscious competence. Setakat ni kat Malaysia saya tak jumpa lagi. Setakat inilah, personally lah, mungkin ada, tapi personally saya sendiri berjumpa, saya tak jumpa siapa-siapa lagi yang unconscious competence ni. Payah. Conscious competence ni kita memang tahu apa SOP kita ikut to the letter. Kita ikut satu. Kena stop loss, kenalah. Sini kenalah. Ini untung lah. Itu je. Ini conscious competence. Kita cuma percaya kepada proses. We don't care about 1, 2 entry, 3 entry loss, because we know the system works. Selagi anda define your trading sebagai satu loss, alamak tukar teknik, nasihat saya jangan trade. Okay.
Unconscious competence, where it is innate dalam diri kita. Your kemahiran tadi memang innate. Anda boleh, contohnya innate ni macam kita driving lah. You've been driving for quite number of that one. Masa kita mula driving dulu, is innate in you. Dia dah dalam diri kita. Masa mula-mula kita drive kan, kita nak check ni seat belt kan, mula-mula. Then until you know that one, itu conscious competence. But you still following that one SOP. But unconscious competence, you know. That is when kita katakan you know. Okay. How to untuk dapatkan benda ni? Kita kena, it's not the process, it's not the that one. It's about knowing yourself. Follow a system, follow a trading system. What you do is you document. Buat satu journal. Start buat benda ni. Document your emotional response. Look apa yang menyebabkan emotional response dalam diri kita semasa trading tu. Kalau anda buat tengah ikut satu teknik, tengok apa yang bila anda tengok ada rasa something, tulis. Okay, dan cara dia untuk kawal dia adalah kita ikut predefined decision points. Itu saja. Macam mana kita nak membina satu trading strategi? Yang pertama, tengok time frame yang sesuai kepada anda. Pastikan trading tidak mengganggu anda punya kehidupan keluarga, kerja, dan tengok masa untuk diri anda. Fokus kepada setup yang clear lah. Tak nampak tutup chart, jangan paksa nak trade. Fikir-fikirkan juga orang keliling kita tu, anak ke, apa ke yang kita ignore kadang-kadang bila kita trading. Dan make sure when you say you are trading, get centered. Jangan maksud trading ni bukannya kita duduk tengok chart tu turun naik. You are doing your analysis, you identify tempat nak entry, you mark tempat entry, and then mark tempat exit. Cari risk reward yang padan dengan sistem anda, letakkan alert, then go away. Jangan tengok chart yang turun, candlestick yang turun naik. Jangan. Okay. Even kalau anda scalping, you identify tempat untuk anda scalp. Jangan buka chart, ini masuk. Itu bahaya. Okay. Jadi identify setup anda, barulah enter. Okay. Intraday, you need more time. Because you need to analyze more things. Swing, you are spending less time because you are trading at higher time frame. Position trading, you are looking at very minimum. You only tengok kepada mungkin sekali sehari, mungkin sekali seminggu untuk tengok anda punya chart, untuk tengok apa perkembangan dunia. So depending kepada you. Kalau anda tak ada masa trade, pergi kepada higher time frame. Bukannya pasal modal. Bukannya pasal modal. It's nothing to do with modal. Dulu saya selalu dengar orang kata kalau scalp, kalau ada $100 scalp, yelah buat apa nak position. Bagi tahu orang yang sebut macam tu dah kaya ke? Itu je. Tak ada. Bukannya makin banyak entry, makin ni, tak. It's not. Cari kaedah trading yang sesuai dengan toleransi anda kepada risiko. Jadi retracement dan breakout ni sesuai untuk trending market. Can trade USD 100, you want to make how much? Lim, USD 100 1 month, how much you want to make? If that is your total punya investment, USD 100, how much you want to make? $50. If you can make that every month, give me your account number. I transfer to you. Boleh? You can guarantee me. $50, 100. That is 50% return. Mana dapat? If you can make that 100, if I put $1,000, you're trying to make 500. If I put $10,000, you are trying to make 5,000. If I put 1 million, you are trying to 500,000. That's ridiculous. Nampak? Don't look at it in term of that one. Look at it in term percentage. So, but of course, kita akan melihat kepada kalau $100 is part of your portfolio, itu lain. But if it's everything of your portfolio, then cara kiraan kita lain. Faham? So, benda-benda macam tu lah. Buat something yang masuk akal.
Okey, retracement, breakout, trending market. Contrarian adalah lebih kepada sideway market. Simple entry, complex exit. Yang penting adalah kita melihat entry daripada konteks exit. Bukannya entry cuma entry. Lepas entry baru tengok exit. Itu adalah benda terbalik. Tengok exit dahulu baru tengok entry. Bukannya tengok entry dahulu baru tengok exit. Bukan chart nampak entry. Exit nanti secukup masa. Itu demam kali ketiga hari ni. Okey. Market type. Ini malam ni kita akan tengok pada technical. Different market type. Simpan trade journal kat mana yang biasanya trading anda kena market type mana. Ni contoh dia Bollinger Band, regression trend channel. Malam ni kita akan sentuh. Dan juga session profile dia. Malam ni. Okey. Carilah, dia ada banyak cara trading ni. Cari yang anda faham, yang kena dengan anda. Okey. Fundamental atau technical. Macro trader mengambil masa untuk nak memahami fundamental, the intrinsic valuation. Technician dia trade based on price action. Tapi kebanyakan trader dia buat apa? Dia bukannya trade price action, dia trade berapa balance tengah float. Itu saya lagi lah tak faham. Session profile. We are going to cover technical. So not that one. I just show you what is session profile. Ada banyak. I show you how to check using line chart. Boleh? Bila bercakap mengenai technical ni, semua it's nothing to me. It's just giving you structure. Itu je. It's just giving structure. Don't worry too much about that one. As long as you are doing something the same every day. Itu je. And you know the prestasi. Itu je. The reason why memahami fundamental adalah untuk meningkatkan keyakinan kepada analisa. Itu saja. Technical adalah untuk memberikan kita kepada trade management. Memberikan structure, disiplin kepada trading kita. Itu sahaja. Itu je. Okay? Disiplin kepada trading kita. Technical, mechanical ataupun discretionary. Sama ada menggunakan EA ke, menggunakan manual trade ke. Bagi saya, both bagus. Ada yang kata, kau pakai EA nanti MC. Yang pakai EA pula bagi tahu yang manual. Macam trade tak MC. Jadi cerita dia adalah mengurus. Itu saja. Clear system objective. You must be clear what you want. What you want to achieve dalam sistem berkenaan. Apa kemampuan dia. Ni saya nak masuk ke sini. Okay. Fill in this table lah. Your system is berapa dia punya target. What is your target? Weekly berapa, monthly berapa, yearly berapa target dia. Tulis. Put it in writing. Put it in perspective. Boleh print out table ni dan anda dapatkan the parameters for your trade, for your system sekarang. Drawdown dia berapa. The drawdown, try to keep it not more than half. Ini tinggi sebenarnya, 2.5 weekly, then drawdown 1.5. Itu tinggi. But put it in perspective lah, your that one, your system. Put it in perspective. Apa yang anda nak chances of calculating is not to calculate, is you tetapkan. Katalah this is 30%. Contohnya for 1.5 ni, when we talk about 30%, we are talking about 0.5. This is what it means. Bila sampai 0.5, you are doing something about your lot sizing. Itu maksud dia. Chances of drawdown. Kita yang letakkan. Sekiranya dah sampai drawdown 0.5, aku nak buat apa? Kalau chances of drawdown is 50%. Once it reach 0.75, itu maksud dia. Drawdown limit kita 2%. Chances of drawdown 50%. Maksudnya bila sampai 1%, what you do? Jangan tak ada ataupun you don't do anything. Itu je. Okay. Risk-reward ni adalah kepada your system. Bila anda lihat kepada quality entry. Berapa kali anda trade,
dan maksimum position yang dipegang pada satu-satu masa. Penuhkanlah table ni. Dan barulah anda dapat nak kira correct position size. Anda tahu berapa yang anda, there is no such thing as 1% every trade, 2% every trade, the maximum ni 2%. Itu mengarut. Tak ada. No, 5%, 1%, pastikan dia jangan lebih daripada ni. Tak ada. Dia kepada anda. Anda tentukan. Because dia kepada anda. Mula-mula anda letakkan sistem anda, the objective. Anda nak capai berapa peratus. Sampai had ni, okay, katalah I'm trying to get 30 to 50% a year. 30%. And what I'm trying to get is the first. I put my satu level tu. Okay. First level saya nak capai adalah 5%. 5%. Contoh 5%. Sekiranya sampai 5%, saya akan mula lihat apa yang perlu dibuat kepada trading saya. Contohlah buat anda punya benda-benda macam ni. Kalau limit ni, kalau rugi macam mana? Maybe I put negative 7.5, 10% or whatever. Put dia punya ni, benda-benda ni. Kalau dah rugi 10%, aku tak trade dah. Berhenti. Dan anda kira berapa kali aku trade untuk capai. Anda tengok sistem anda. Itu dia kena ada benda-benda macam ni, your that one. Dan anda akan melihat anda punya trading ni in term of risk, bukannya kepada pulangan semata-mata. Ni contohnya lah. Kita nak capai, bila sampai pulangan 20 kali ganda daripada risk yang dikeluarkan, kita akan mula naikkan kita punya untung. Dan define kan 20 ni adalah berapa peratus. Katalah kita kata 5%. Ni cara dia. Dan kita 20R ni sama dengan 5%. Jadi kita bagikan dia. Dapatlah satu trade position 0.25 daripada kita punya portfolio. Daripada berapa banyak yang kita ada. Daripada berapa banyak kita ada. Bukan depo. I'm not talking about depo. I'm talking about portfolio dia. Buat benda-benda ni. Kalau dah sampai 21, sampai 60, berapa kita nak buat? 5% dan 25%. 5% to 25% apa kita nak buat. Kita rancangkan. Kalau tak ada, pakai table ni dahulu. Jadi kat sini, kalau 30 kali trading gagal, dan kita 30 kali berturut-turut, anda akan stop. Mula kan awal tahun tu macam orang miskin. Kita ada $1,000. Trade sikit-sikit dahulu. 0.25% daripada $1,000 tadi. Buat macam ni lah. Berapa nak trade dia? Ni. Katalah kita ada $1,000. $1,000. 25%, 0.25. Okay. Kita tengok entry kita. Katalah 60 pip. Euro USD. Trade micro lot. Trade dia. Sampailah dia mencapai 20R. Maksudnya kita ada $1,050. Sampai $1,050 lah. Then anda akan letak ni 1,050. Nampak ni? 1,050. Kita akan naikkan kepada 0.50. Katalah trade ni tadi 45 pip. Contohlah. Ni size lot dia. Okay. Trade sampailah 60R. Nampak ni? 60R. Dan kita naik 60R ni. 61R dan kita naikkan dot sizing kita. Itu dia. Trade sikit, slow, build up. Anda akan mula menggunakan duit market. Duit market. Dan katalah kat sini anda start trade 1%. Pada waktu ni anda dah ada berapa? 1, 2, 5, 1 berapa tadi? Tengoklah dia punya ni. 25%. Okay, 1250. 1250. Okay. Ni jumlah lot. No. How come you can get the same lot size? Because you see, different stop loss, different risk percentage, you will have different lot, even different pair.
USD different ni, you have to put, katalah ni 0.9980, you will have different lot. Sorry, 0.9988 contoh, you will have different lot. Not there's not, I know a lot of people tell you to do that. Itu salah ni. You need to start. This is what position sizing is all about. It's everything. It's not it's not that. It's not risk semua satu patut, because we are talking about different pair, different lot. I know a lot of people following, sama lot semua buka 0.01, 0.02, jaga less than 5%. That's salah. Itu salah. Saya jarang katakan kataan salah ni, Okay, that's wrong, because what is your target? Do you have a target of the first batch? When are you going to increase your lot size? You are looking at equity, right? Are you looking at equity? 100 become 150, right? Is most of the time what happen, kita trade 10 kali trade, 8 kali tak berapa cantik. Satu entry cantik, satu lagi stop loss. Yang cantik tadi, kita buat account kita naik 40%. Contohnya, cantik, tiba-tiba naik 40%. Or whatever lah, news cantik, okay, hit, nasib baik. Okay, then kita naikkan kita punya lot size. It's based on one entry, not based on 10. Betul tak? That will be based on one. Does that one entry define your system as good or not? So you must look at average. Faham tak? The average performance, everything. You will look at all the 10 entries. What is the quality of it? That is what you call, that is how you look at probability. Not by looking at one entry yang tiba-tiba menyebabkan anda punya account tu double. Itu masalahnya when you are using that system. Itu bukan caranya, itu bukan caranya. Okay? Faham? So that's how you look at position sizing. Saya tahu, ramai, saya pun buat yang sama dahulu. Sampailah tahun 2000, benda ni lah yang mengubah saya. 2011, benda ni lah yang mengubah saya, position sizing. There are a lot of good books outside there. Kalau nak cari definitive guide to position sizing model. This book costs quite high. Buku ni kalau kat Malaysia ni harga dia 1,000 lebih. Okay, this is the book. Kalau nak recommend, I would recommend this book. This book. Okay. Kalau nak recommend, kalau betul-betul you are serious about position sizing, but I'm whatever daripada buku ni, ini yang saya kongsikan kepada. Buku ni mendidik kita untuk bina position sizing diri kita. So what I share with you guys adalah apa yang ada dalam buku ni, apa yang ada dalam buku ni. Okay. So what I'm sharing with you guys here, tak ada PDF copy dia. Nobody that got $249 will go take the effort untuk buat PDF. Nobody who got $249 to spend on a book is going to make a PDF copy. Okay. So ini adalah gist daripada daripada buku tu, dan sistem yang saya ikut. Ni dia. Okay. Track your performance lah. Develop yourself. Identify what are the problem areas dalam trading. Kebiasaan benda ni. Fear of missing out. Letak entry dia buka chart dia nampak entry sahaja. Itu tak ada entry pun letak entry. Pakailah alerts. Lot sizing, position sizing model. Minggu depan kita akan masuk lebih dalam mengenai position sizing model ni. Nak buat duit bukannya pasal tahu trade. Nak buat duit consistent trade. Consistent cara kita trade, dan
kita ada kaedah untuk untuk nak tahu berapa jumlah sesuai untuk kita nak trade ya. Disiplin, nak disiplin, your SOP kena lengkap. Bukan cuma SOP entry, SOP exit. Boleh? Okey. Jadi perubahan terbaik adalah kepada asas diri kita, kenali diri kita, kenali pasaran serta strategi yang kita guna pakai. Invest dalam sistem dagangan, trade sistem dagangan, bukannya pandai trade. Gunakan kemahiran anda untuk membina sistem. Bila anda trade, anda tak mahir dah, anda guna SOP anda. Boleh? Faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Dan binalah perancangan kewangan untuk bisnes anda, bisnes online anda. Okey, bukannya itu ramai belajar, saya tahu ramai yang ikut 1%, 2%, 5%, 20%. What is the right percentage? There is nothing right. You have to look at your objective. What objektif anda, lihat kepada the quantum. Kalau tak ada lagi, you can use yang apa saya gunakan. Itu apa saya gunakan personally. Itu apa saya gunakan personally. Okay? Boleh? Okay? Okay dengar? Okay, insyaAllah bersama lagi pada malam ni. Jadi hujung minggu ni kita tak ada sesi. Minggu depan saya akan berada di Penang. Dan Helmi akan berada di Sabah. Jadi registerlah kita punya ni. I hope apa yang kami sampaikan dalam siri pendidikan percuma di XM membantulah kepada semua. InsyaAllah. Terima kasih Zul, Lim, Dungat. Okey, Woven. Terima kasih semua. Bang Amin, nak minta slide kejap. Jangan log out dulu kejap saya save sekarang.